ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Muslimin dan muslimat hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada tengah hari ini kita dapat bersama-sama diberikan kesempatan dan kelapangan masa. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, biasanya tengah hari ini ialah waktu kita berehat daripada pagi kita bekerja, kemudian berehat supaya kita dapat nyambung lagi pekerjaan kita lepas ni. Dan tuan-tuan, alhamdulillah, orang JPN ni tengah hari biasanya ada majlis ilmu pula. Jadi mudah-mudahan kita tujuan daripada apa yang kita lakukan ni adalah untuk kita menyempurnakan kehidupan kita sesuai dengan agama kita, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi orang bekerja misalnya, kerana orang yang bekerja ni tujuan dia untuk nak mencari harta, ya, itu tujuan bekerja. Kasbul mal tu tujuan ni mencari harta. Mencari harta bukan sesuatu yang salah, ya. Tidak ada masalah untuk kita mencari harta. Yang salah apabila harta itu masuk dalam hati kita. Jadi orang sayangkan harta. Itu yang kata Nabi SAW, hubbud dunya. Dia jadi akhirnya cintakan dunia, kerana harta telah masuk dalam diri dia. Jadi akhirnya dia nak sedekah pun tak nak, dia nak menginfakkan harta dia pun tak nak, tolong orang pun tak nak. Kenapa? Pasal harta itu sudah masuk dalam diri dia. Dia sudah cintakan harta tadi. Sebab itu bukan salah mencari harta. Bahkan agama guide kita, ya, bahkan disuruh ya, supaya kita mencari harta. Dan cumanya Islam datang untuk aturkan bagaimana cara kita nak mencari harta. Sebab itu mencari harta bukan sesuatu yang keji dalam Islam, tuan-tuan, ya, bukan sesuatu yang keji. Bahkan kalau kita lihat dalam surah Jum'ah misalnya, Allah Ta'ala perintahkan, ya, dalam ayat yang ke-10 ke tak silap saya, ayat ke-10, Allah Ta'ala sebut, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Apabila engkau selesai melaksanakan solat, maka bertibaranlah di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Carilah apa-apa yang Allah Ta'ala sediakan. Sebab itu mencari rezeki bukan satu yang dikira keji menurut agama, bukan bertentangan dengan prinsip agama. Betul lah, memang agama jadikan kita hidup dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak jadikan jin manusia melainkan untuk beribadah. Betul. Itu prinsip asas. Sebab itu ulama menguraikan ibadah itu dalam konteks yang lebih luas. Bukan maksud ibadah itu ibadah khusus semata-mata, tak. Tapi dalam konteks kita bekerja, itu tidak bertentangan dengan prinsip yang asas tadi. Selama mana benda yang kita buat itu tidak menafikan prinsip asas. Tuan-tuan faham ke tidak? Nampak je tak faham je. Maknanya bekerja ke kita, apa sajalah tuan-tuan kita buat, ya. Baik kita bekerja, baik kita berkeluarga, baik kita bermasyarakat, whatever lah kita buat. Yang bekerja ni namanya benda yang dipanggil timbal baliknya manfaat. Yang timbal baliknya manfaat. Maksudnya kita buat pekerjaan, kita dapat manfaat. Manfaat ni upah. Kadang-kadang dia dalam bentuk binatang pun upah juga. Kita tolong panjatkan orang punya pokok kelapa, upahnya apa? Buah kelapa.
Kan? Orang tak bagi upah duit, orang bagi upah buah kelapa. So itu kerja lah. Sebab itu bila nama kerja, dia mesti ada timbal balik. Itu tak ada masalah. Ya? Itu satu sebahagian. Ada orang dipanggil buat kerja-kerja NGO bahasa hari ni lah. Kalau bahasa dulu kerja kebajikan. Dulu mana orang kenal NGO, kan? Al-NGO. Nah, tak ada. Maknanya NGO ni dipanggil non-government organisation. Tapi ada je sebenarnya NGO yang atas keuntungan. Tapi kita kata NGO ni asasnya kebajikan lah. Jadi apa pun yang kita buat, NGO ke, kita beriadah ke, kita bekerja ke, kita berkeluarga ke, bermasyarakat ke, masyarakat ni kenduri kendara, tak ada masalah. Asal saja dia tidak menafikan maksud utama kehidupan kita. Apa dia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kena faham. Buatlah apa benda pun, naik gunung, panjat gunung, terjun lombong. Terjun lombong apa hal pula? Terjun apa lagi? Ikutlah apa benda lah tuan-tuan, hari ni macam-macam aktiviti manusia yang pelik-pelik pun ada. Kan ada kan? Terjun apa nama tu dia panggil bumping apa? Bambagi. Banji. Saya menyebut payah bambagi. Banji apa nama tu. Dia terjun, lepas tu dia takut sendiri. Yang terjun pun dia. Lepas tu dia menjerit, dia maki pun dia juga, yang takut pun dia juga. Jadi yang tak ada kerja pun dia lah. Tuan-tuan, kita kata hari ni macam-macam aktiviti manusia. Tapi semuanya, pertama kena faham, jangan sampai dia menafikan maksud daripada penciptaan kita. Kan itu asas dia. Maka kalau orang beriadah sampai akhirnya letih, tak boleh nak semayang, problem. Kan? Bagus NGO, bagus, tolong orang terbenam, terbenam pula orang hanyut. Saya nak cerita banjir, mana orang tenggelam, terbenam pula, tenggelam orang, tabakor orang apa, bagus. Tapi jangan sampai tinggal maksud daripada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sampai dia pun tak sembahyang, dia pun tak boleh buat benda, kan? Tak kena. So apa benda pun kita buat, maksudlah kita bekerja. Tuan-tuan kerja lah. Kerja sungguh-sungguh. Orang Islam jangan kerja lebih kurang. Tuan-tuan kena achieve. Saya selalu sebut, saya banyak kali sekarang saya tegur, saya kata, sebab tengok trending pula sekarang ni, tak ada kerja. Elok dah kerja jadi pengarah, berhenti sebab nak jadi imam. Tak gila babi ke nama tu? Awak kerja jadi pengarah je lah. Bukan semua orang boleh jadi pengarah. Saya cukup lah, saya rasa setakat ni jelas saya jadi pengarah. Saya rasa hidup saya ni perlu saya abdikan. Tak usah mengada-ngada nol haji. Kau duduk je lah kat situ. Orang lain boleh jadi imam, tak payah. Kadang-kadang orang jadi pengarah, orang lantik lagi, tak apalah, saya cukup lah 58 tahun. Saya rasa saya nak jadi imam surau je. Buat benda. Sebab tak boleh orang lain nak lantik dia. Takkan nak lantik jaga jadi pengarah. Oleh kerana pengarah dah tolak, saya lantik encik lah sebagai security untuk jadi pengarah. Tak pengsan kawan tu, kulu-kili hari-hari gitu je mikir apa benda aku nak buat, tahu. Sebab tu saya kata orang yang kerja oil and gas, kerja lah. Kerja. Yang pergi duduk surau, pergi jadi siap buat benda ni, tak payah, kerja. Pekerjaan itu mampu menjana ekonomi, pendapatan. Kalau semua pakat duduk kat surau, kat masjid, siapa yang nak infak? Tu suruh imam infak, imam pun tunggu orang infak kat dia. Tak, saya nak kita faham konsep tu. Jadi kita orang perempuan sibuk, suruh suami berhentilah bang, sudahlah, kerja je apa-apa. Sebab tu kita, bahagian masing-masing, kita punya suami kerja memang jenis outstation. Yang penting outstation kerjanya betul dan dia memberi manfaat kepada kita dan agama. Tak apalah, dah itu bahagian dia. Itu bahagian dia. Tak kisah. Maka kita diberi pahala sebab apa? Bukan hanya suami itu bekerja untuk tembuluk kita. Kerana dia bekerja, dia outstation, ada claim itu, claim ini, gaji sebulan 16,000. Pasal outstation je, tak pernah in station, out je. Ya, contohlah. Tapi dia akan bermanfaat. Kenapa? Sebab bukan untuk kita saja. Sebab yang kita buat tu, okey, kita infak, sumbang untuk agama. Faham tak kak? Oh kak, ya Alhamdulillah. Sungguh tuan-tuan, dah hari ni jadi trend. Saya berhentilah Ustaz. Isteri saya kata berhenti je kerja, kata tak payahlah gaji besar-besar pun.
Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita memikir soal apa yang kita dapat saja, bukan apa yang kita nak buat untuk agama. Itu masalah kita. Makanya akhir orang fikir, cukuplah Ustaz, saya dulu kerja oil and gas, gaji 48,000. Tapi itulah, saya pun, yalah, saya kena 2 bulan dekat laut, sebulan dekat darat. 2 bulan laut, sebulan darat. Jadi saya rasa, tak payahlah saya duduk rumah. Sekarang ni saya tolong-tolong masjid, duit VSS ada sikit, tolong-tolong masjid, itu je. Sambil atu-atu kuliah, dah tak ada kerja. Tuan-tuan. Sebab apa? Sebab yang mikir, saya kata, cukuplah Ustaz, apa yang ada tu buat makan anak bini saya. Sebab kita hanya sekadar kita punya ruang lingkup, tuan-tuan. Titik keluar kita, cukup perut kita. Cukup bayar kereta, cukup bayar api, cukup bayar rumah. Itu je ruang kita. Dia punya circle kita, itu saja. Bila kita sampai titik tu, cukuplah sekadar tu. Kita tak fikir bahawa yang kita buat, kita berniaga betul-betul, kita berniaga betul bagi berjaya, nanti untung kita infak pada agama. Kita bekerja sungguh-sungguh, jawatan tinggi-tinggi, doa tiap hari, ya Allah, jadikanlah aku pengarah, ya Allah. Ni dengar kata pengarah nak pencen, ya Allah, biarlah aku yang dipilih. Tapi kadang-kadang doa tu betul lah. Memang betul ke pengarah nak pencen? Astaghfirullahaladzim. Saya tak tahu, contoh je saya bagi. Jadi doa, ya Allah, biarlah aku, biarlah aku. Tak apa. Tuan-tuan, tak ada masalah. Hubbur riasah tu tak ada masalah kalau tujuannya baik. Tuan-tuan faham tak? Hubbur riasah tu bahasa Arab lah tuan. Payah ceramah ni bahasa Arab, kita bukan faham, no. Kan? Dia panggil mencintai kedudukan, tu tak ada masalah. Asalkan kita memang bahawa pasti kita akan buat kebaikan daripada kedudukan kita. Okey. Tak ada masalah. Saya ada satu orang kawan bawa naik pangkat. InsyaAllah lah cerah masa depan pergi ke SU kot, InsyaAllah ke depan. Amin lah tuan-tuan. Orangnya baik. Saya kata Syekh pergi doa. Saya doa dari pangkat bahasa kata. Setiap bulan saya pergi Mekah, saya doa. Betul tak? Saya doa dia. Sebab orang dia baik, kita tahu orang dia jujur. Dan dia duduk situ bukan untuk semata-mata dia ada kebaikan dia boleh buat. Tak ada masalah. Hubbur riasah tak ada masalah. Daripada yang mengarut sekadar dapat ada pangkat, actionnya lebih. Actually saya rasa pergilah. Sungguh tuan-tuan. Tak, kita nak beritahu supaya kita faham ni konsep kita. Sebab tu buatlah apa benda pun tuan-tuan buat, jangan menafikan maksud yang tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebab tu saya kata tadi, orang Islam lah kena kerja. Biar pangkat bersaing tak? Bersaing tak? Pandai-pandailah kita ejaz soal rumah tangga kita, pandai ejaz. Saya tertarik ada satu orang, dia ustazah, betul lah dia ustazah, tak ustazah pun boleh juga. Ada juga yang saya jumpa tak ustazah, saya cerita dua-dua lah. Yang seorang ni ustazah ni tuan-tuan, dia memang rajin ke Mekah. Dia rajin ke Mekah. Memang kerja dia bawa orang pergi ke Mekah. Tapi dia tahu bila dia pergi ke Mekah, dia akan kurang dia punya apa nama ni, khidmat dia kepada suami. Dia nak pergi ke Mekah bukan kejap, paling-paling awal 12 hari 10 malam. Jadi dia kata, Ustaz, saya boleh kerana saya memang suku yang ini, dan saya ni Allah Ta'ala bagi gifted. Memang semua orang, bukan semua orang bolehkah. Yang jadi mutawih-mutawih ni, itu yang kata apa nama tu, yang nyanyi Amboi tu. Amboi duduk rumah sewa kereta besar. Amboi siapa nyanyi? Ultimate kan. Sama lah tu. Yang jadi mutawih tu pergi Mekah 3 kali sudah jadi mutawif. Amboi. Memang sekarang trend tuan-tuan. Pergi Mekah 2 kali mutawif dah. Amboi. Sebab tu mengarut dia ni. Ustaz Zamri Zainal Abidin tu lama sebut. Dia teruk otai tu dalam 4 umrah haji. Kami dalam pesta KL. Dia tegur dalam Facebook dia sebut. Memang betul. Kita kadang itu kerja kita. Tapi nak sebut itu, ustazah ni memang dia gifted. Memang dia ustazah, dia ada ilmu dan dia ada keterampilan untuk membimbing. Tak tuan. Apa dia buat? Dia kata, Ustaz, saya rasa ini Allah Ta'ala lorongkan pada saya yang ini, dan saya buat sungguh-sungguh. Dan dia kata, saya kahwinkan suami saya seorang lagi. Dia bukan nak cerita suami dia kahwin, jangan quote yang itu kah. Saya tak highlight pun suami dia kahwin, saya nak highlight perbuatan dia tu. Mana nak cerita, bukan semua orang ada semua benda. Tuan-tuan faham ke tidak? Tuan-tuan ni faham ke tidak ni apa saya cerita ni? Kak, macam kita ni ada credibility untuk jadi pemimpin, kita naik pangkat jadi pengarah. Move on. Jangan kita sibuk
saya kalau jadi pengarah nanti bini laki saya macam mana. Kalau kita rasa kita taksir dekat situ kurang, kita tutup balik. Bang, saya awak pun tahu saya jadi pengarah sekarang. Ni saya nak jadi pengarah ni tak lama. Saya memang sibuk bang. Tapi saya fikir saya buat ni bukan untuk saya semata-mata, saya buat untuk agama juga. Jadi ada lebih gaji saya kita infakkan pada agama. Kita buat begini, buat begini. Jadi saya rasa saya akan kurang khidmat untuk abang. Makan, minum, pakai. Jadi saya ingat, bang, saya kahwin dengan abang seorang. Macam tak? Boleh? Tak payahlah Ustaz. Baik tak payah aku jadi pengarah. Itulah masalah kita tuan-tuan. Pasal kita hanya fikir yang kita buat untuk kita. Betul. Sebab kita fikir yang kita buat untuk kita. Kalau kita fikir yang kita buat ni untuk agama, dia lain. Saya bukan nak menganjurkan poligami hari ni, tuan-tuan jangan silap. Ada satu orang ni saya jumpa, ini bukan ustazah, ni memang bukan ustazah. Dan dia tuan-tuan, dia buat khidmat untuk masyarakat. Memang ke sana kemari ke sana, perempuan. Subhanallah. Satu hari tu jumpa, kebetulan dalam satu program berbual dengan dia. Saya kata balik, berapa ni 12. Ialah program habis tuan-tuan, tengah malam. Tapi ada yang bawa dia lah. Ada yang bawa dia, peneman dia, dan dia ambil perempuan bimbing dia, bawa dia. Buat, dia kata, suami saya saya dah kahwin dengan seorang lagi Ustaz. Masya Allah, saya kata. Tuan-tuan, bukan kerana dia nak mengurangkan apa yang sepatutnya dia buat. Tak. Tapi keadaan dia tu. Ini maksud dia. Sama juga kita suami. Dah tahu kita ni tuan-tuan, kerja sibuk. Ke sana kemari. Suami is anak-anak kita. Jangan kita abaikan pula. Tak mesti ada. Letaklah pengawal 4 orang kat rumah tu. Lengkap bersenjata, meriam ke apa. Supaya dia ada safety. Tak contoh. Kan? Sebagai contoh. Letak CCTV. 45 CCTV. Selangkah, gambar. Selangkah, gambar. Makna safety. Saya nak bagi tahu, ada benda yang kita kurang kena tampung. Itu yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Orang pergi perang. Anak-anak dia orang siapa tengok? Oh tak? Anak-anak dia orang siapa tengok? Ada orang lain yang datang tengok. Tolong, tengok apa keperluan mereka. Sebab itu orang tak takut suami pergi perang. Bahkan kalau suami syahid di medan perang pun masa itu, orang tak kisah. Orang seronok. Kenapa? Pertama, dia bangga. Itulah suami saya yang syahid tu. Yang kedua, kenapa? Sebab ketika itu Nabi selalu menggalakkan, ana wa kafilul yatim fil jannah. Aku dan orang yang jaga anak yatim dalam syurga. Sebab orang zaman itu, orang tak kisah. Aku kalau mati, anak-anak aku memang anak yatim, tapi akan ada orang take care. Ada orang akan take care. Orang datang, tak apa, kau jangan bersedih Yap, aku boleh bantu kau. Kau jadi isteri aku. Ayolah bantu saja macam itu, macam mana gayanya. Dah jadi fitnah pula. Sama itu. Sebab itu orang tak takut suami pergi perang. Syahid, bangga, satu kebanggaan. Dan tuan-tuan ingat kisah Ka'ab bin Malik. Bila dia tak pergi perang, apa isi dia rasa? Sahabat ni. Dan itu cerita panjang lah tuan-tuan. Dia tak pergi perang tu ada sebab dia. Isteri rasa ralat. Rasa malu kerana suami tak pergi perang. Zaman tu. Dan perang zaman tu memang mati. Itu je cerita dia. Semua pergi perang rasa nak mati je. Sebab itu Islam menang. Kerana masa itu semua keluar perang, semua nak syahid. Kecewa balik tak syahid. Walaupun balik tu dengan harta peperangan yang dapat, tapi kecewa. Pasal apa? Tak syahid. Di zaman tu terbalik. Isteri pula, kalau suami tak pergi perang, kecewa. Cuba kalau hari ni, Kak. Oh Kak, tak payah perang tuan-tuan, ke surau aja cukup lah. Ni saya ada program ni daripada pagi sampai malam. Dah awak seorang aja ke kat kampung ni? Tak ada orang lain lah. Tuan-tuan, dia punya bebel dia sampai malam. Ya? Tak payah pergi dah sudah. Saya nak sebut tuan-tuan, ni masalah kita. Sebab itu yang pertama. So bekerjalah tuan-tuan kita hari ni. Kerja sungguh-sungguh. Jangan muka mengantuk je. Lagi tuan-tuan JPN duduk depan tu, orang nak buat IC. Dah lain muka keluar. Kan? Pasal nak ambil gambar dia pun semua nak letak. Biar elok kita jadi yang terbaik. Kerja. Supaya apa? Supaya kita ni memang bekerja. Dan kerja tadi bukan hanya manfaat kita, manfaat untuk orang lain.
Tuan-tuan, tu yang pertama. Yang kedua, singkat, senang je ngaji hari ni. Sebab kita punya tajuk nikmat berkat daripada rezeki. Lepas tu kita sebut tadi kerja ni tuan-tuan dia ada timbal balik. Dia panggil upah, ujrah. Ya. Kita hari ni panggil gaji lah, panggil gaji. Kita tak panggil upah. Jarang kita bagi tahu upah. Ini encik dinaikkan pangkat S40. Upahnya sebanyak confuse kita. Saya dah tak dapat gaji ke encik sejak naik pangkat ni? Upah tu gaji lah sama. Jadi maknanya tuan-tuan, hari ni kita memang kerja untuk dapat gaji. Itu standard. Tak ada orang kerja free, tak ada. Tak ada. Bahkan gaji yang kita dah harapkan pun itu kan suatu yang keji dalam Islam. Ada orang kata, kita kalau kerja mengharapkan gaji tak ikhlas. Bawa tenang bang. Bawa tenang. Engkau kerja yang tak ada gaji lagi belum tahu ikhlas. Mungkin kau hari ni mikir, agak-agak aku dapat gaji ke tidak hari ni. Lagi teruk. Orang yang memang kerja tahu dapat gaji, dia tak mikir gaji, melainkan bila masuk 27 hari bulan. Gaji hari ni. Baru dia mikir. Sebab tu orang yang tak bergaji, tuan, mengharap saja, harap-harap ada orang bagi hari ni. Harap-harap ada orang bagi. Akhirnya tuan-tuan, pengharapan dia bukan pada Allah Ta'ala. Pengharapan dia pada siapa? Manusia. Sebab itu, soal kerja dengan ikhlas, dia tidak ada kaitan soal gaji. Faham ke tidak? Enggak. Tak ada. Tidak bermakna orang yang mendapat imbuhan daripada pekerjaan itu menghilangkan dia punya keikhlasan. Ya, sama lah macam orang perempuan kerja di rumah, tak ada gaji. Ada gaji tak kerja di rumah? Tak ada. Tapi ikhlas kan? Ikhlas. Tapi ada juga orang kerja di rumah, tak ada gaji, ikhlas tak? Aku susah kat rumah, dia kat luar seronok, biar kata makan padan muka. Jadi maknanya tu akhirnya dia balik gitu juga. Tak ada gaji pun tak tentu ikhlas lagi. Tu contoh. Saya kata tadi orang puan memang kerja ikhlas. Tapi saya nak kata boleh jadi juga orang tak bekerja, orang bekerja tanpa gaji juga dia tidak ikhlas. Maka ikhlas tu bukan soal antara apa imbuhan yang kita dapat atau timbal balik daripada pekerjaan kita, tak. Tetapi ikhlas itu ialah soal hati kita, supaya kita mengkhususkan tujuan perbuatan pekerjaan kita kerana Allah Ta'ala. Tentang kerja kerana Allah Ta'ala. Hari ni aku kerja kerana Allah Ta'ala, pasal nak cari rezeki untuk anak-anak. Okey, cukup lah. Tak payah lah tuan-tuan nak nawaitu bagai nawaitu saumaghadin, puasa pula dia. Tak mesti. Jadi cukup memadai kita niat kita bekerja hari ni. Dan makanya tuan-tuan, niat itu yang menjadi dia panggil apa nama, apa ke benda payah nak nyebutnya, frame apa bukan time frame, dia panggil apa, dia panggil jadi dia punya apa ke benda lah payah nak nyebut. Maknanya acuan kita, pekerjaan kita lah. Keikhlasan tadi jadi acuan dia. Makanya kalau kita bekerja kerana Allah Ta'ala, walaupun kita berdepan dengan orang pekenah macam-macam, tahulah orang kerja JPN yang datang kan, kita suruh tekan pun dia tak tekan, tekan pun tak tekan, dah kita tenyih sangat. Jadi hilang, menunjuk bahawa tidak ada keikhlasan. Sebab itu keikhlasan bukan soal tak dapat gaji. Ikhlas bukan soal tak dapat gaji tuan-tuan, tak. Ikhlas bukan soal tak dapat gaji. Ramai orang dapat gaji tapi dia bekerja ikhlas. Dia seronok bahkan dengan pekerjaan dia. Kan? Dia tengok, saya ada apa nama ni, seorang kawan, cikgu lah tuan-tuan. Saya pun dulu cikgu juga lah, tapi ni sekarang dah tak cikgu, dulu. Ada kawan, dia seronok. Dia kata, kerja apa ni, mengajar anak murid sekolah rendah, tak pening kepala. Jas satu, tuan-tuan tahu jas satu, anak tuan-tuan seronok lah hantar anak ke sekolah. Tak tahu dia terberak, dia apa semua, kita mana tahu. Ada yang jas satu berak pun tak kerti nak cebok. Macam mana nak cebok cikgu, kata dia. Selalu mak saya cebok, jas satu mak cebok. Tak mabuk cikgu tu. Betul. Tapi kalau tanya dengan dia, dia kata, Ustaz, kerana ada murid lah saya bekerja. Kalau tak ada murid, saya pun tak bekerja. Tuan-tuan tengok macam mana. Ikhlas itu tidak ada kaitan soal berapa gaji dia dapat. Sekarang cikgu-cikgu kerja bukan koman-koman gaji tuan-tuan. Cikgu sekarang gaji canggih. Ni tak lama tengok ni pembentangan bajet lagi canggih. Tengok kata cikgu dapat gaji, cikgu dah tunggu je lah. Yang paling seronok suami cikgu lah atau pembini cikgu. Dia nunggu je gaji awak naik, nampak dia kata dia. Tapi nak cerita dia tuan-tuan, sebab itu soal keikhlasan dia tak ada kaitan dengan soal gaji. Tapi ikhlas tu soal bagaimana kita menghubung pekerjaan tu dengan Allah Ta'ala. Maka jadi macam itu. Walaupun cebok budak, cebok
Tuan-tuan JPN ni tak sampai lagi tahap cebok orang. Ada ke bahagian cebokkan orang? Apa kena-mengena buat IC dengan cebokkan orang? Tak ada. Paling-paling pun tuan-tuan mungkin tension sikit lah. Ada orang tak dengar, tak faham. Kan? Ada orang gitu tak faham. Kita suruh tangan kanan, dia buah tangan kiri. Kita suruh tekan, tak ditekan. Dah tak melekat dia punya tu. Kadang-kadang ada pakcik-pakcik ni tuan-tuan, jari pun dah tak ada dah dia punya ni. Dia punya apa ni? Dia punya apa? Urat dia. Dah tak ada dah, kata dah tuan-tuan. Orang tua tuan-tuan, kerja bendang. Kita boleh lah kak hari-hari letak lotion. Kan? Tapi kadang-kadang ada orang, dia marah. Tension dia. Lagi kalau jenis kena hari ni kena counter, hari ni pula ramai orang. Sakit hati mata mandang. Tengah tekan tangan orang tu sampai tengok mata mandang orang lain. Banyak betul celaka betul hari ni. Tak, ini bukan JPN sini tuan-tuan. JPN sini saya tahu bagus. Saya dah biasa pergi lah. Saya kalau tidak, saya besok buat urusan hanya saya. Ustaz tu lantakkan dia ke sini. Sebab itu dia soal keikhlasan dia tak ada kaitan dengan soal pendapatan. Dia berkait dengan soal sejauh mana kita hubungkan pekerjaan tadi dengan Allah Ta'ala. Sebab itu saya kata tadi, cikgu tadi. Maka dia kata simple saja. Dia nak menghubungkan pekerjaan dengan Allah Ta'ala. Dia kata apa? Dia kata kalau tak ada murid Ustaz, saya pun tak ada kerja. Sebab saya mengajar cikgu je satu. Saya mengajar je satu, kata dia. Maknanya kalau tak ada murid yang nak kena cebok ni, dia tak ada satu lah. Jarang murid dia kata 5 nak dicebok. Tak ada pekerjaan untuk dia. Sama juga tuan, kalau kerajaan kata tak payah buat kad pengenalan, tuan-tuan nak kerja apa? Tuan-tuan cuba fikir. Tuan-tuan nak kerja apa? Kalau kata kerajaan kata okey, mulai 2018 tidak ada perlu kad pengenalan dah. Lahir-lahir memang semua dah ada chip dekat punggung. Contohlah tuan-tuan. Masukkan chip, senang. Tak payah pengenalan dah. Jadi boleh scan dekat badan je. Okey, dah tahu pengenalan diri. Lepas tu boleh online kan. Jahit chip tu, lepas tu online. Masing-masing online sendiri. JPN tak perlu ada. Tuan-tuan nak kerja apa? Tuan-tuan dengar kuliah je lah. Silap-silap kuliah pun tak ada. Pasal kerja pun tak ada. Tuan-tuan nak datang lagi, kirim salam. Ada jemput semua bekas-bekas staff JPN ada kuliah Zohor. Tak ada. Haji Mat seorang dia pasal dah terpanggil ustaz, dia datang. Sebab itu tuan-tuan, keikhlasan dia tak ada kaitan dengan soal gaji. Dia soal bagaimana tuan-tuan menghubungkan pekerjaan dia dengan Allah Ta'ala. Sama je. Sama je apa saja pekerjaan. Bakal ustaz ke siapa ke sama. Sungguh. Itu cerita dia. Semua pekerjaan, apa saja yang dia buat. Tanyalah orang yang kerja bomba, kerja polis. Tanya. Bahkan tanya orang meniaga. Tanya orang meniaga. Ada orang kerja meniaga Allah, dia punya pendapatan bukannya besar no. Dia bukan meniaga kontraktor ni, bukan. Dia bukan meniaga kontraktor pula. Dia bukan kontraktor yang juta-juta punya projek. Ni niaga mi goreng. Niaga masak makan. Tapi dia seronok buat. Dia anggap bahawa dia beri makan pada orang, dia masak sedap-sedap. Lepas itu tuan-tuan pun sama. Dengan cerita panjang lah pula kan. Patutnya kita bila makan, makanan tu sedap, doakan Tuhan punyukan. Walaupun kita bayar. Bukankah kalau kita pergi makan kedai, lepas tu bayar, tak sedap, kita maki dia? Tuan-tuan faham ke tidak? Tuan-tuan pergi makan, tak sedap. Ni mi goreng ke apa? Sama je rasa. Mi goreng, nasi goreng, sup ketiau, semua rasa satu. Sakit hati. Sakit hati. Kita keluar, celaka memang aku tak pergi makan dah kedai ni. Maknanya kita maki dia. Tapi bila makan sedap, Masya Allah sedap betul. Dia punya nasi biryani, memang tip top. Tak pernah lagi makan rasa macam ni. Kenapa tak doakan dia? Nampak tak? Sebab itu tuan-tuan, pekerjaan itu sejauh mana kita buat, kita hubungkan dengan Allah Ta'ala. Maka keikhlasan. Baik orang bekerja masak, tapi ada orang kerja kontraktor. Tuan-tuan ingat kontraktor, dia punya untung sikit ke? Jangan. Saya bukanlah kontraktor, tapi kita ceramah ni jumpa orang kontraktor. Saya tengah buat projek 35 juta ni, tuan-tuan, main puluh-puluh juta je, ratus-ratus juta. Yang ini, yang projek dekat Pahang tu dalam 135 juta. Tuan-tuan pernah kira tak duit sejuta? Tak best 135 juta, duit sejuta dulu tuan-tuan kira. Tuan-tuan cuba kira duit sejuta tu RM1. Cukup RM1 not yang sejuta, tuan-tuan gila. Betul. Tuan-tuan ingat sikit ke sejuta? Saya duk bawa kadang-kadang tuan-tuan. Yalah kita buat umrah kan. Kadang-kadang bawa cash. Pergi tukar, pergi bawa ke Mekah.
Kita pun takut. 600,000, 700,000. Bawa cash. Itu pun banyak dah. Baru 100,000, belum juta lagi. Ada ramai yang bawa pergi sampai 2 juta, 3 juta. Nak bayar hotel sebagainya. Itu pun banyak dah. Bayangkan 135 juta. Dia punya nombor pun kita dah pening dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ulang balik kosong dia tu. Berapa banyak? Tapi kadang-kadang berapa ramai orang yang macam ni tuan-tuan, kerja tak jujur. Betul tak? Simen tarik lagi. Untung dah berjuta-juta. Takkanlah bang kerja 135 juta punya projek, untungnya RM45. Tak pernah dengar lagi. Atau untung cukup-cukup, kata orang cukup gaji lah. Seorang 500 bulan habis gaji. Tak ada. Impossible. Tapi kenapa tuan-tuan? Kenapa orang macam ni boleh hilang kejujuran? Pasal dia tidak kaitkan pekerjaan dengan Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, jam 1.45 dah. Ya. Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan ni kerja. Cerita kerja pun masuk lambat. Apa hal? Tuan-tuan. Yang ketiga, kita bercerita tentang pekerjaan, tuan-tuan, kita dapat duit, kita dapat upah, kita dapat timbal balik. Ada orang dia cari jumlahnya banyak, ada orang dia tak kisah jumlahnya sikit. Sebenarnya banyak atau sikit itu memang satu yang berbeza. Tuan-tuan tak payahlah nak buat-buat sangat. Saya Ustaz, walaupun saya ni kerja kekani je, gaji saya 600, tapi saya tak heran dengan orang gaji 6,000 tu. Bawa tenang kak, tak payahlah kau nak beri, no. Itu realiti dia tuan-tuan. Memang berbeza dia antara 5,000 dengan 900. Sekarang berapa minimum gaji? Start masuk kerja yang paling rendah 900, 1,100. 1,100 belum potong apa nama KWSP, belum potong apa lagi, apa nama LSDN. LSDN tak kena lagi lah. 1,100 nak potong apa, nanya kawan tu. Tuan-tuan, 1,100 lah, tapi kerja government ni pasal dia ada plus pula kan. Ada 300 apa nama ni, kerja apa hidup kat bandar Lepas tu apa lagi satu tu? Allowance apa tu? Allowance perumahan lagi, macam-macam allowance kan. Tuan-tuan, orang kata tak, saya gaji walaupun gaji saya 1,500 lah, kita kata semua sekali 1,500, saya tak heran dengan orang yang Jusabi berapa? 15,000, 15. Saya tak heran Jusabi. Tak usah bohong sangat lah bang. Tak usah lah bohong sangat. Kalau orang Negeri Sembilan kata apa, tak usah membongak sangat lah kata dia. Betul. Kenapa? Bohong lah kau tak heran kau gaji 1,500, dia gaji 15,000. Kalau macam kita swap lah, kau 15,000, dia 1,500. Kau nak tak? Saya tak kisah, boleh je. Nak juga. Tuan-tuan, tapi walau bagaimanapun, memang kita tak nafikan tu berbeza. Yang 15,000 beza, yang 1,500 berbeza. Cuma kita kata, dalam kita sibuk mengirakan perbezaan dari segi nombor tadi, tuan-tuan, Allah SWT tengok maha adil. Allah maha adil. Allah letakkan dalam nombor yang berbeza tadi. Nombor memang berbeza, 1, 2, 3, 4 sampai 10 kan berbeza. Betul tak? Berbeza tuan-tuan, 1, 2, 3, 4. Bunyi pun beza dah. Memang tetap berbeza. Tuan-tuan tak usahlah buat tak berbeza. Tak payahlah kak nak mujuk diri, no. Sungguh tetap berbeza. Tetapi Allah SWT, tuan-tuan, tengok tuan-tuan, maha kaya Allah Ta'ala. Allah letakkan di situ yang namanya keberkatan. Walau nombor tu kecil, tapi kecil dia cukup. Tuan-tuan, tengok tak? Dia punya balancing Allah Ta'ala letak. Walaupun nombor tu kecil, kan? Figure tu kecil, tapi dia cukup. Ada orang figure besar pun cukup. Kita jangan kata, Ustaz, saya walaupun kecil, yang penting saya cari keberkatan. Betul lah. Habis kau ingat yang besar tu tak cari keberkatan. Maknanya kalau sekarang ni sama-sama balance, yang kecil, nombornya kecil, 1,500 dapat barakah. Bagus tak? Bagus. Yang 15,000 dapat barakah. Bagus tak? Menang juga kita kan. Kita harapkan dia 15,000 tak berkat, kita berkat. Bawa tenang, dia pun cari keberkatan. So maknanya kita kata tetap ada beza. Cumanya subhanallah, Allah Ta'ala bagi tuan-tuan dalam bentuk nombor tadi, dia tetap manfaat untuk kita. Dan Allah berikan tu ngam, cantik. Ini yang namanya barakah. Sebab itu barakah ni walaupun sikit, dia tetap cukup. Pasal dia melimpah. Berkut ni maknanya benda yang melimpah.
Dia melimpah. Bila melimpah, lebih pada cukup lah. Macam air ni. Masuk dalam cawan. Tuan-tuan agak-agak melimpah ke cukup-cukup? Tuan-tuan agak-agak? Tak ada ya tuan-tuan boleh muat dia. Macam mana melimpah ni? Kan? Botol lagi kecil daripada dia. Maknanya bila sebut cukup, berarti dia melimpah. Dia melimpah. Bila melimpah maknanya dia akan, bukan saja untuk kita, dia boleh macam-macam. Sebab itu hari ni yang kita nak tengok ialah soal keberkatan. Walaupun kau kecil gaji kau, walaupun kau besar, ada orang besar tapi tak dapat berkat, tak melimpah juga. Kita tengok besar gaji dia, Allah besarnya gaji, Allah. Kita tengok dia punya sijil, apa nama ni, slip gaji, mabuk. Sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan tak kajian tengok orang slip gaji besar-besar kan? Oh jangan. Sungguh. Mabuk kita tengok allowance 45,000, allowance 45,000. Allowance apa benda? Saya ada ceramah tu tempat saya tak sebut lah tuan-tuan. Dia jadi pengarah kat situ. Dia boleh beli apa saja asalkan dia tak jadi aset. Tanpa limit. Kawan-kawan datang, jom pergi makan. Mana? Australia, claim. Makan dekat Australia tu claim. Makan tu. Makan. Pergi sendiri lah, tapi makan tu claim. Asal saja yang namanya makan, asal saja apa saja. Asalkan dia bukan buat aset. Nak makan apa hari-hari? Sebut. Bayangkan. Yang ini diberi, itu diberi. Allahu Akbar. Kita tengok syurga dunia betul dia dapat. Kira Assalamualaikum dapat. Assalamualaikum dapat. Kan? Kita menong tuan. Nak makan menate tu menate. Menate. Nak makan tu menong. Gaji kali ni cukup tidak? Tolak ni, tolak tu. Allah, anak pula kena bayar yuran. Melepas. Kita mikir-mikir nak makan. Ada orang Allah Ta'ala bagi lebih. Betul? Tapi tuan-tuan, kita sebut tadi, jangan rasa besar. Kenapa? Pasal Allah Ta'ala letak satu lagi. Ini perkara yang di luar daripada yang tuan-tuan nampak dalam bentuk nombor tadi. Yang namanya barakah. Keberkatan. Keberkatan. Lepas itu mudah faham kita, berkat ni dia lebih. Dia lebih, dia cukup. Ya? Dia cukup dan dia lebih. Cuma Allah Ta'ala bila sebut tentang keberkatan ni, Allah letak satu guide. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk satu kaum itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pintu keberkatan daripada langit dan bumi. So basicnya tuan-tuan, untuk nak dapat yang keberkatan tadi mesti ada iman dan ketakwaan. Tuan-tuan kena ingat, ketakwaan ni jangan tuan-tuan ingat takwa gitu je tuan-tuan wirid kan. Takwa. Tak edi. Tuan-tuan ni tak edi. Sebab itu kita tengok kadang-kadang ada orang tu, dia tak ada berjubah berserban pun, tak ada, berkepiah pun tidak, tak ada. Ridak lagi tak ada, saya seorang je. Kan? Tuan-tuan, tak ada. Tapi tuan-tuan, dia punya kerja naik, gaji naik, pangkat makin naik. Kenapa tuan-tuan? Sebab sebenarnya dalam pekerjaan dia ada takwa. Dia rasa tu amanah, tu takwa lah. Itu dia rasa amanah, dia buat pekerjaan tu amanah, dia rasa takwa. Dia rasa Allah melihat dia, dia nak buat yang paling sempurna, tip top. Satu orang saya jumpa, tuan-tuan, barulah saya tahu kenapa dia naik pangkat. Mesej dengan dia, tak mana saya? Dia berjawab, Ustaz, orang naik pangkat relax lah. Oh Ustaz, bawa tenang, saya baru start kerja ni. Start kerja 6.30 tuan-tuan mesej, saya nak pergi kuliah, dia baru start kerja. Saya start kerja pahal pula, daripada pagi sampai ke petang meeting. Yang inilah baru boleh buat kerja. Jadi orang ni ada takwa. Ada takwa tuan-tuan. Orang macam ni dia ada takwa. Dia tahu itu tanggungjawab dia, amanah dia kena selesaikan. Maka orang ini, sebab itu tak pelik. Orang ini dia akan, Allah beri dia lagi ruang, beri lagi ruang. Tapi pada masa yang sama dia beriman. Beriman bukan maknanya dia beriman kepada Allah je. Cuba tanya tuan-tuan, semua orang beriman pada Allah. Semua beriman, tanya artis kalau tak percaya. Kan? Yang pakai seksi-seksi, awak tak beriman kepada Tuhan ke? Elok sikit saya pun Islam tahu kata dia. Dia tanya. Tapi soal iman ni tuan-tuan, kadang-kadang dia hanya beriman kepada Allah, tapi itu saja. Dia tak beriman pada prinsip-prinsip agama yang lain. Dia tak beriman pada perintah-perintah Allah yang lain. Itu yang problem. Sebab itu kalau orang beriman pada Allah, bertakwa, percayalah tuan-tuan, Allah turunkan keberkatan.
Allah turun dengan keberkatan rezeki kita tadi. Masa itu tuan-tuan sedekah pun tuan-tuan tak rasa risau. Orang tak rasa risau. Tuan-tuan ingat orang kerja mengaji, apa ni, mengajar orang mengaji. Berapa kali pergi umrah setahun? Setahun pula, semua hidup berapa kali pergi umrah. Kita ni tuan-tuan kerja bukan main lagi, allowance macam-macam. Berapa kali pergi umrah? Dan saya bukan nak iklan umrah tengah hari ni, tuan-tuan jangan silap pula. Tapi saya nak tanya, dah ini cerita benar tuan. Saya pergi Pasir Putih. Pasir Putih saya ceramah sana. Satu orang tu guru mengaji. Guru mengaji. Saya pergi rumah dia tuan-tuan. Pergi rumah dia. Memang pondok-pondok je mengaji. Bukan pondok, mengaji tu adalah dia buat batu blok pun tak siap plaster lagi. Tapi kat situ sembahyang maghrib situ. Itu Ustaz, kita sembahyang maghrib bawah. Okey. Kita tempat mana? Ini tempat saya ngajar ngaji. Saya kata Allahu Akbar. Tapi tuan-tuan, berapa kali pergi umrah dah? Saya kata kerja memang kerja ni je. Saya kerja ni je Ustaz. Adalah kerja kampung sikit-sikit, tanam buah ke, pokok apa sebagainya. Tapi pergi umrah macam mana? Ni orang bagi sikit-sikit simpan, sikit-sikit simpan, sikit-sikit simpan. Pergi bekal. Kita allowance macam-macam. Tak percaya tuan-tuan, tunggulah kerajaan akan allowance pergi umrah. Tuan-tuan rasa dia pergi umrah juga tak? Tak pergi. Walaupun nama allowance tu allowance umrah. Tuan-tuan, allowance umrah tak pergi juga. Kenapa tuan-tuan? Tak berkat. Tu cerita dia. Tu cerita. Sebab itu ada orang dia boleh buat, dia boleh macam-macam, dia boleh sedekah, dia boleh infak, dia boleh manfaatkan duit ni, boleh tolong orang lagi. Kenapa? Sebab keberkatan. Maka tuan-tuan, yang ini ni akhirnya dia rasa nikmat daripada pekerjaan dia. Itu cerita dia. Sebab itu orang yang bila dia ada keberkatan, pada dia punya rezeki, tuan-tuan percayalah, dia sedekah, dia seronok. Bukan seronok tu pasal orang ambil gambar, okay, saya dengan ini, saya dengan rendah diri, penuh keikhlasan, saya menginfakkan harta saya sebanyak RM100. Dia tak payah sebut rendah diri, penuh keikhlasan. Tapi tu juru gambar 40 orang. Tak payah nak merendah diri sangat lah tuan. Kan ada kan? Tak payah. Tapi nak cerita tuan-tuan, ada orang dia seronok, dia boleh dengan duit yang dia ada kat, dia sedekah, dia ada infak, dia ada tetap dia punya fixed deposit, bukan masuk bank, fixed deposit untuk sedekah bagi. Kenapa tuan-tuan? Pekerjaan dia simple saja. Kalau tanya apa jawatan saya biasa, Ustaz, kerja petani biasa je. Tapi tuan-tuan, surau dia ada infak, orang dia ada tolong, pantang orang sebut sedekah, dia bagi. Mekah pun dia pergi. Sungguh saya jumpa. Sebab dia dapat keberkatan dalam rezeki dia. Tapi kalau kita tuan-tuan dapat duit, kalau sampai hujung bulan tu, kalau kata orang minta derma tuan-tuan, mabuk sekejap, macam kena petir. Percayalah tuan-tuan, maknanya kita hilang kenikmatan dalam rezeki kita. Yes, hilang. Sebab tak boleh buat benda, tak boleh buat apa. Rezeki tu ada, tapi tak boleh buat apa. Yang boleh apa? Makan, minum kita, rumah, kereta, tembolok kita, lain kali habis gitu je. Tolong mak bapak tak boleh, nak gembirakan mak bapak tak boleh, tak boleh. Walaupun memanglah mak kita pun tak minta kan, memang tak minta, tapi dia nunggu tu ya, dia nunggu. Cuma memanglah dia pernah kata tak payah bagi. Yelah, dia kata tak payah bagi tu pasal masa kita bagi tu awal bulan bagi 300, lepas seminggu kita bagi, kita minta balik 150 kan. Mak, kereta rosak lah mak, kurang 150, pinjam dulu boleh? Pinjam, tak apa, dia bagi pasal kita bagi 300 kan. Lepas tu besok menjelang nak hujung bulan, 2 minggu lagi nak gaji, dia datang lagi, mak, teruk kereta ni, kena hantar bengkel, lagi kurang lagi 400. Mak ni tak sanggup tengok anak-anak, bagi. Kau ni macam mana lah, tak apalah long, bulan depan tak payah bagi mak lah, kata. Mak rasa kau tak cukup duit ni. Memanglah dia kata tak nak. Dia tak nak tu bukan pasal tu, pasal kau tuan-tuan bayang, bagi 300, ambil balik 550. Duit kita ambil balik, duit adik kita bagi kat dia pun kita ambil juga. Jadi dia kata lebih baik aku hilang 300 daripada aku hilang sekali 550. Tu sebab itu dia kata tak payah bagi. Sebenarnya bukan tak payah bagi, kau bagilah, tapi kau jangan ambil balik, tu yang sebenarnya tuan-tuan. Wallahu a'lam. Tu tuan-tuan, mudah-mudahan rezeki kita ni Allah Ta'ala bagi walaupun sikit. Apa yang kita buat tuan-tuan ingat, ini yang kita buat ni semua diberikan pahala, semua diberikan pahala. Tapi yang paling penting tuan-tuan, kita nak supaya rezeki kita ni, ya, rezeki yang kita dapat ni berapa pun tak kira lah. Kita nak supaya rezeki ni betul-betul manfaat,
bukan untuk kita, dia boleh pergi semua orang. Tuan-tuan nak tahu sejauh mana rezeki itu, tuan-tuan, kita tak boleh nilai keberkatan sebab dia tak ada kayu ukur. Tak ada kayu ukur, tuan-tuan, bawa tenang. Ustaz, saya Alhamdulillah 45% daripada rezeki saya barakah, bawa tenang. Tak, tapi tuan-tuan boleh nilai duit yang tuan-tuan ada, berapa banyak dia boleh pergi. Tuan-tuan ada duit, gaji, kita tengok berapa banyak dia boleh pergi. Ke isteri dapat, anak dapat, mak mentua dapat, mak dapat, surau dapat, masjid dapat, sedekah wang dapat. Tuan-tuan, banyak boleh pergi, lebih mencapai, tapi pada masa yang sama cukup. Jangan tuan-tuan, semua dapat, semua dapat, semua dapat, semua dapat, aku tak dapat. Itu bukan berkat, tuan-tuan. Itu cek pasal. Taklah kali dia menong, ada tak siapa-siapa yang nak bayar zakat, kata dia. Itu masalah. Yes, tuan-tuan boleh pergi semua, tuan-tuan boleh capahkan duit tu. Sebanyak mana tuan-tuan boleh capai dengan rezeki yang ada, tuan-tuan menunjukkan keberkatan kepada rezeki tadi. Tapi saya kata dah tadi, tuan-tuan kena tengok balik. Jangan tuan-tuan duk keberkatan duit tuan-tuan sanglap entah mana-mana. Memanglah tuan-tuan, duit siapa tak tuan-tuan sapu, rezeki ke sana, rezeki ke situ, rezeki sana, macam orang main nombor ekor lah. Kan? Jadi dia kata, Alhamdulillah Ustaz, kemenangan saya kali ini penuh dengan keberkatan. Pasal apa? Dia buat kenduri. Buat kenduri bagi suruh makan. Imam pula baca doa selamat. Allahumma ya Allah. Memang barakat betul dia kata. Pasal apa? Imam tolong bacakan doa selamat, hasil kemenangan judi tadi. Tahniah. Tuan-tuan, tu lingkup. So tuan-tuan, itu saja untuk tengah hari ni. Mudah-mudahan kita yang bekerja ni teruskan bekerja, cari keberkatan tadi, tuan-tuan. Ya, cari keberkatan, seeking for barakah. Understand? Ya, saya tengah hari ada cakap orang putih sikit lah, tuan-tuan ni, minta maaf. So mudah-mudahan kita diberikan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Tuan-tuan, saya rasa itu dulu untuk tengah hari ini. Terima kasih sekali lagi pihak JPN dan tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita kongsikan, mudah-mudahan dapat kita manfaatkan bersama dalam kehidupan kita, insyaallah. Saya sikit je wawarkan, tuan-tuan, kat luar sana ada, saya sediakan ruang kalau siapa yang nak wakafkan Al-Quran, tuan-tuan. InsyaAllah bulan sebelah ni saya dah mula terbang. Kita dah mula buka dah untuk wakaf Quran di Masjidil Haram, ya. Wakaf Quran di Masjidil Haram. Saya dah 4 bulan dah saya tak announce sebab saya tak pergi lagi pun, ya. Kita tak announce, tak pergi tapi announce wakaf Quran, pelik pula orang. Ini boleh off lah, nanti kan sibuk orang cari wakaf Quran dengan saya pula, ya. Saya tak buat secara online.